Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap Kak Azhar nak cek dulu. Tolong share kepada 10 FB group. Okey, tolong share. Kejap Kak Azhar jauhkan sikit daripada Kak Azhar ni. Okey, Alhamdulillah. Sekejap sound check dulu. Testing. Assalamualaikum. Ya. Kejap. Sound check dulu. Testing. Assalamualaikum. Oh, apa tu? Ha? Sekejap Kak Azhar masuk link dulu. Tengah live. Mami halau. Okey, ya Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih pagi lagi. So, Kak Azhar perkenalkan diri dulu. Okay, nama saya Puan Azhar. Saya adalah seorang perunding ketagihan ketum. Okay. InsyaAllah, Alhamdulillah ramai yang dah berjaya berhenti ketum dengan bimbingan Kak Azhar dan juga orang kata diri sendiri. Kena semangat nak berhenti, kena ada niat nak berhenti dan betul-betul nekat, semangat. InsyaAllah seawal 7 hari dah boleh pulih. Terbang tudung. Tolong Kak Azhar untuk share kepada 10 FB group anda yang sedang menonton. Assalamualaikum, siapakah di sana? Okey. Terima kasih sudi menonton. Boleh gegar meja-meja. Okey, terima kasih sudi menonton. Tolong Kak Azhar untuk share. Share je. Klik button share. Semoga ramai lagi boleh dibantu berhenti daripada masalah ketagihan ketum ni. Ini ada seorang ibu WhatsApp Kak Azhar. Okay. Dia cerita, okay, anak dia ada masalah ketum. Kalau masalah dadah pun boleh ke Puan? Boleh, insyaAllah boleh, kita boleh bantu. Okay, dia bagi tahu anak nak berhenti ketum dan mafapetamin. Okay, mafapetamin sejenis dadah. Okay, dah anak saya Puan, dah berapa lama, Kak saya dah berapa lama anak ambil ketum dan mefa tu. Kata sebelum ni meta, okay, meta nak hilangkan ketagih meta, ambil ketum pula. And then ambil ketum baru 2 tahun ni. Meta dah lama dah. So Kak Azhar tanya, sekarang ni adakah masih ambil metadon untuk anak? Tak lagi dah, hanya ketum sahaja. So Kak Azhar memang faham ramai customer Kak Azhar yang ambil dadah, okay, kemudian berhenti daripada dadah dengan cara mengambil ketum. Okay, tapi akhirnya tak boleh nak berhenti ketum. Ketum lagi susah nak berhenti. Okay, sebab nak berhenti ketum ni kena buang getah-getah ketum dalam badan. Okay, barulah mudah untuk seseorang pesakit tu nak berhenti daripada ketagihan ketum ni. Okay, so Kak Azhar tanya dia, adakah anak Puan nak berhenti ketum ni? Dia jadi macam mana kalau tak dapat ketum? Kata tak tahulah, macam gelisah je saya tengok. Memang betul. Ramai yang jadi gelisah, tak keruan, gundah gulana bila tak dapat ketum ni. Dia dah hilang fokus. Dia tak ada fokus. Kita nak bersembang dengan dia pun tak nak tengok mata kita. Sebab otak dia dah lain.
Otak dia memang dah fikir ketum. Kat mana ketum. Mari jadi macam tu. Dia memang dah mengganggu dalaman kepala kita. Dan mak dia kata minum, tu semua dah cuci lah. Oh, okay, minum banyak pula tu. Mak dia kata, okay, ada tak anak kata nak stop? Dia kata, anak tak cakap nak stop, tapi cuma saya ibunya risau tengok. Bayangkan seorang ibu, okay, seorang ibu susah hati kepada anak dia yang ada masalah ketagihan ketum. Anak pun dah start gelisah-gelisah. Okay, Kak Azhar nak share Kak Azhar punya live ni dulu. Share kepada 10 FB group. Okay, tolong Kak Azhar untuk share lagi guys. Semoga share anda bermanfaat. Okay, tolong share lagi. Share to group. Ada benda menarik sebenarnya Kak Azhar nak sembang dengan you all ni. Ada benda menarik nak sembang. Ada benda menarik yang Kak Azhar nak sembangkan dengan you all. Satu cerita. Ada satu cerita. Sekejap yang Kak Nazar pendam benda ni dah 2 hari. Dah 2 hari dah pendam benda ni. Nak live, nak sharing dengan you all. Okay, baru hari ni berkesempatan untuk live sebab 3 hari 2 malam Kak Azhar ada kelas. 3 hari 2 malam ada kelas. So hari ni baru dapat peluang untuk buat live. Okay, sekejap. Okay, hari ni macam ni cerita dia. Ada customer Kak Nazar ni. Okay, dia ketagih ketum. Okay, dia ketagih ketum dah bertahun-tahun minum ketum. Akhirnya dah jumpa penawar jus TG ni. Dia terus orang kata dia nekat lah nak berhenti. Okay, nekat nak berhenti. Dia berada dekat negeri-negeri dalam Malaysia ni Kak Nazar yang sebut. Okay, dan dia kata apa yang membuatkan Kak Nazar agak upset lah, kecewa dengan dia. Okay, bukan saja orang kata kita ni membantu customer, kalau boleh kita nak customer tu pulih sepenuhnya 100%. Okay, so customer Kak Nazar ni, okay, kita bagi tips. Okay, dan salah satu tips dia selain daripada minum jus TG, set jus TG untuk berhenti ketum ni, salah satu tipsnya dia kena banyak berdoa. Okay, jaga solat, doa, sedekah setiap hari. Okay, sebab kita ni kalau sakit, kita bukan semata-mata mengharapkan ubat tu bagi sembuh kepada kita. Okay, dalam masa sama kita kena berdoa, kita kena minta dengan Allah. Sebab kesakitan ni semua Allah juga yang maha menyembuhkan. Okay, so Kak Nazar cakap dengan customer ni solat, doa, sedekah. Okay, betul. Dia cakap dengan Kak Nazar dah buat semua. Okay, tapi apa yang mengejutkan Kak Nazar, dia bagi tahu dia sampai terpaksa minum arak. Okay, terpaksa minum arak untuk tidur. Jadi kat mana? Boleh fikir tak macam mana tu? Kak Nazar pun tak faham. Okay, Kak Nazar cakap dia perbanyakkan selawat. Dia cakap dia susah tidur. Okay, tapi badan dia dah tak sakit lagi. Tapi dia susah tidur malam. Kak Nazar cakap okay, Kak Nazar bagi tips untuk mempermudahkan tidur malam. Minum jus TG last 7 petang. Minum jus TG sebab jus TG ni bagi tenaga tau. Okay, so minum jus TG last pukul 7 petang. And then minum susu panas. Bilik tu jangan panas, jangan terlalu sejuk, jangan terlalu panas. Bilik yang untuk kita tidur tu
Jangan cerah, gelapkan lampu. Fikiran kita jangan terlalu fikir macam-macam. Okey? Sebab masalah ketagihan ketum ni dah settle tau. Dia dah tak ketagih ketum lagi. Dia punya badan dah sihat. Cuma masalah dia susah tidur malam. Dia dah tak ada sakit badan tu, semua dah tak ada, dah clear dah. Alhamdulillah lah, selepas dia amalkan jus sijik, dah clear dah badan. Cuma dia susah tidur malam. Dan akhirnya membuatkan dia minum arak. Kak Nazah pun tak faham lah. Kak Nazah cakap okey, perbanyakkan baca selawat, banyakkan baca selawat sebelum tidur. Banyakkan baca selawat sebelum tidur. Percayalah, kita kena orang kata baca dengan sepenuh yakinnya yang Allah akan bantu kita. Okey, tapi kita jangan fikir kita baca sekarang, kita sekarang dapat. Kita baca sekarang juga kita dapat. Benda ni kena konsisten buat. Sampai Kak Azhar cakap, okey, malam ni baca 300 kali selawat. Malam ni baca 200 kali baca selawat. Kena sepenuh yakin yang Allah akan bantu kita. Pertolongan tu akan Allah salurkan kepada kita. Tapi kalau tak nak buat, susahlah benda tu. Okey? So badan dia memang dah pulih. Dia dah tak sakit badan lagi dah. Cik rasa macam atas sangat. Sekejap. Dia tak sakit badan dah. Saya memang tak minum ketum dah. Tapi dia buat keputusan untuk minum arak. Astaghfirullahaladzim. Macam mana ni? Ya Allah. Okey. Kecewa sangat-sangat Kak Nazah dengar benda tu. Macam kenapa kita perlu ambil satu jalan yang mudah. Kita nak jalan yang singkat dan selesai masalah. Bukan tu caranya. Takkan selesai, malah menambah lagi dosa kita. Allah, Kak Azhar tak nak sebut lah pasal dosa tu. Kak Azhar nak sebut sebab Kak Azhar sendiri pun ada salah silap, ada dosanya, ada khilafnya. Okay, pasal dosa Kak Azhar nak sebut. Tapi kita semua tahu sebab kita orang Islam, betul tak? So sampai terpaksa minum arak untuk bagi tidur malam. Sedangkan Kak Azhar kata perbanyakkan baca selawat. So Kak Azhar nak share dengan anda hari ni kenapa kita perlu memperbanyakkan baca selawat. Okay, Kak Nazah pun bukan ustazah. Jauh sekali lah ustazah kan. Cuma Kak Nazah orang kata sharing apa yang Kak Nazah tahu. Ini pun kita Google, kita study sikit. So kenapa kita perlu berselawat setiap hari, dan 7 kepentingan. Tolong Kak Nazah untuk share. Okay, share live ni kepada 10 FB group. Okay, 7 kepentingan yang ramai terlepas pandang. Sebab Kak Nazah kata dalam, okay, Contoh macam kita pergi, kita sakit jantung, ada masalah sakit jantung, pergi kat AJN lah, hospital sakit jantung. Adakah, okey, doktor kata, okey, tuan kena buat pembedahan untuk atasi masalah penyakit tu lah, penyakit itu tu. So adakah doktor tu bagi 100% jaminan? Saya yakin 100% yang tu akan sembuh. Tidak, doktor tu pun tak berani nak bagi jaminan macam tu. Sebab benda ni Allah SWT lebih mengetahui. Okay, kita sebagai manusia berikhtiar je. Berikhtiar, berdoa dan serah kepada Allah. Selebihnya Allah lebih mengetahui. Okay, ada baru ni di WhatsApp Kak Nazah, ada jaminan ke Kak? Ada jaminan ke? Di WhatsApp Kak Nazah macam tu. Tanya Kak Nazah, ada jaminan kalau saya minum jus sijin 100% sembuh? Kak Nazah bagi kat dia ayat WhatsApp tu dengan penuh beradab lah sikit. Ini WhatsApp Kak Nazah macam nak marah-marah je. Kenapa? Kak Nazah ni nak membantu. Okay, Kak Nazah ni nak membantu anda yang ada masalah ketagihan ketum, susah tidur malam, sakit-sakit badan, tak lalu makan, badan jadi kurus, nampak tak sihat, dah gigil-gigil. Jadi Kak Nazah nak bantu. Jadi tolonglah WhatsApp Kak Nazah tu, Kak nak berhenti ketum dengan penuh beradab. Ini salam tak ada, apa tak ada terus. Ada jaminan ke boleh berhenti ketum dengan ubat akak tu? Astaghfirullahaladzim. Cakap lah elok-elok. Kak Nazah cakap lah, okey, Kak Nazah pun tak berani nak bagi jaminan sebab pesakit tu sendiri kena sama-sama bagi kerjasama dengan Kak Nazah. Okey, segala tips, step yang Kak Nazah bagi, follow. Sebab apa Kak Nazah cakap macam tu, dah ramai dah customer Kak Nazah yang follow semua step, berjaya pulih 100%. Customer Kak Nazah 25 tahun minum ketum pun berjaya pulih. Dia dah hampir kena stroke dah.
Okey, untuk anda yang tak tahu, bila kita minum ketum ni, darah kita jadi pekat. Bila darah jadi pekat, dia boleh mengakibatkan stroke, sawan tarik, demam panas. Tadi pun ada WhatsApp customer kat saya seorang. Dia belum dapatkan lagi jus TG. Dia cuba untuk berhenti ketum sendiri. Dia cakap apa? Demam seminggu kak. Seminggu dah saya tak minum, saya demam seminggu. Orang tengah anu masa ni. Dia WhatsApp kat Nazar dah. Okay, dia kata dia memang nak cuba jus CG, tapi mungkin belum cukup duit. Bagi Kak Nazar bukan masalah duit, tapi masalah dia tak cukup, orang kata tak cukup semangat betul-betul lagi. Akhirnya dia cuba, dia WhatsApp Kak Nazar awal bulan itu, dia cuba untuk berhenti sendiri. Akhirnya demam seminggu. Ketum ni, orang kata susah lah nak cuba untuk berhenti sendiri. Lagi kalau dah minum bertahun-tahun, 3, 4, 5, 6 tahun. Okay, cuba untuk, ini dah 5 tahun minum ketum. Walaupun minum ketum kosong. Cuba untuk berhenti sendiri, demam, seminggu demam. Okay, so kita sambung tadi Kak Nazar nak sembang. Kak Nazar nak share dengan you all apa kelebihan bila kita memperbanyakkan baca selawat. Okay, ramai yang terlepas pandang benda ni. Kadang-kadang bila kita tak amalkan, mulut kita jadi berat tau nak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mulut jadi berat. Okay, anda yang sedang menonton, okay, hai, saya Puan Nazar, penulis ketagihan ketum anda. Tolong Kak Azhar untuk share kepada 10 FB group. Okay, live ni semoga bermanfaat, boleh bantu ramai lagi orang yang nak berhenti ketum. Okay, so salah satu yang Kak Azhar syorkan, perbanyakkan selawat, zikir dan selawat. Okay, banyakkan selawat, InsyaAllah. Okay, nombor 1 apa kelebihan dia? Ianya adalah perintah daripada Allah SWT. Okay, sedangkan Allah serta para malaikatnya juga sentiasa melahirkan rasa hormat dan kasih sayang kepada baginda. Orang kata selawat ni pun salah satu orang kata menunjukkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, berselawat ke atas Rasulullah adalah salah satu cara kita menurut perintah Allah, di samping mengingati segala jasa baginda dalam memperjuangkan Islam serta peribadinya yang unggul. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka wahai mereka yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan kepadanya dengan sebaik selawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Okey, nombor 1. Yang nombor 2, Allah membalas selawat hambanya. Okey, ingat Kak Azhar bukan ustazah, tapi kita sharing je benda yang bermanfaat. Okey, Allah membalas selawat hambanya. Selawat juga sangat-sangat Kak Nazar galakkan dalam proses anda untuk berhenti daripada masalah ketagihan ketum. Okey, dengar tu. Okey, dengar. Nak berhenti ketum, perbanyakkan baca selawat. Bukan saja nak berhenti ketum sepanjang hidup, selagi kita hidup ni. So Kak Nazar sharing dengan anda benda ni. Tolonglah follow. Okey, ikut salah satu step. Okey, walaupun anda belum dapatkan lagi jus TG, tak apa. Jom kita perbanyakkan baca selawat. InsyaAllah semoga Allah pemudahkan semua. Katal kat hidung ni. Semua urusan anda, dunia dan akhirat. Bukan saja orang kata urusan untuk berhenti ketum, tapi semua urusan kerja, keluarga, isteri, anak, apa lagi, perjalanan, macam-macam. Okey, kelebihan selawat. So yang nombor 2, Allah membalas selawat hambanya. Okey, walaupun berselawat nampak mudah, namun fadilatnya besar sekali bagi mukmin yang melaziminya. Maksudnya dia besarlah. Orang kata fadilat dia besar untuk kita yang melazimi, yang kita duk baca setiap hari dekat mulut kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Okey, Allah mengasihi hambanya yang sentiasa meletakkan Rasulullah di dalam hati. Contoh macam kita tengah bawa kereta ke, tengah jalan kaki, tengah jogging, tengah masak, tengah cuci tangan. Melainkan dalam tandas sahaja, janganlah berselawat. Okey. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa berselawat kepadaku sekali selawat, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Bayangkan macam mana? Macam mana? Okay, sekarang Kak Azhar tengah baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. So Kak Azhar dah selawat kepada Nabi Muhammad dan Allah gantikan 10 kali kepada Kak Azhar. Macam mana? Tak dapat bayangkan. Allah ni. Okey, jika kita berzikir dan berselawat dengan memohon supaya Allah melimpahkan kemuliaan, kehormatan dan kepujian kepada Nabi Muhammad, Allah pula membalas selawat kita dengan cara menurunkan rahmat, berkat serta kemuliaan kepada kita. Okey, subhanallah, macam cakap apa? Tak terbayang benda tu. Sebab Azhar pernah dengar ustaz ke ustazah cakap lah macam tu.
kita nak masuk syurga, kita masuk syurga bukan kerana amal ibadah kita, bukan kerana solat, puasa, amal ibadah kita, solat kita, bukan. Tapi kerana rahmat Allah. Okay, betapa tak dapat bayangkan rahmat Allah ni macam mana. Okay, tu yang apa yang Kak Azhar dengar ceramah lah. So nombor 3, kelebihan berselawat membuang kerisauan. Untuk anda yang gelisah ni, bila tak dapat ketum, rasa gelisah, gundah gulana, tak keruan, tercari-cari, otak pun tak kena, hati pun tak kena, berselawat lah. Okay, sekejap je, tak sampai berapa saat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. 2 saat cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Tolonglah, okay. Okey, membuang kerisauan. Selawat adalah jaminan terpelihara dan terselamatnya kita daripada segala apa yang menduka citakan dan membimbangkan dari perkara dunia dan akhirat. Okey. Ini pasal kisah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, berkatanya, "Ya Rasulullah, aku banyak menggunakan masa untuk berdoa. Okey, memohon rahmat untuk diriku. Sekarang aku hendak memperuntukkan masa berselawat bagi Tuhan, bagi Nabi Muhammad lah. Maka sebanyak mana yang elok aku peruntukkan." Okey, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sekadar mana yang engkau suka." Okey, aku berkata lagi, "Aku hendak memperuntukkan sesuku dari masaku." Macam 24 jam tu, 24 jam tu suku masa saja. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekadar mana yang engkau suka, dan jika engkau lebihkan lagi, maka itu lebih baik untukmu." Aku berkata, okey, Ubay ni lah, "Kalau begitu aku peruntukkan setengah dari masaku." Baginda SAW bersabda, "Suka hatimu lah, dan jika engkau lebihkan lagi, maka itu lebih baik untukmu." Aku berkata, "Kalau demikian, aku peruntukkan 2/3 dari masaku." Okey, maknanya memperuntukkan 2/3. Kak Nazar miss you, lama dah I menyendiri. Putri dia memang nak kena dengan Kak Nazar. Putri, kalau Putri dah bersiap, jom kita live. Kak Nazar nak klik bring them on camera ni. Putri memang nak kena dengan Kak Nazar. Okey, ejen temeluh ni. Tak tahulah kenapa senyap sangat dia. Ni Kak Nazar tengah live ni, nak sharing pasal memperbanyakkan baca selawat sebenarnya. Kenapa adik? Okey. Putri, kalau dah bersiap pakai tudung, ni nak masukkan Putri dalam kamera. Jangan Kak mandi, ya Allah. Dia pun tak lagi. Ni ejen siapa ni? Ni ejen siapa ni? Woi. Jangan buat malu Pergi cepat, siap-siap, lawa-lawa, lepas tu live. Buat video, sharing, bagi manfaat. Ramai orang perlukan Putri tu. Okay. So, and then dia kata, aku berkata lagi, "Kalau begitu aku peruntukkan setengah dari masaku." Baginda SAW bersabda, "Suka hatimu lah, dan jika engkau lebihkan lagi, maka itu lebih baik untukmu." Aku berkata lagi, "Kalau demikian, aku peruntukkan 2/3 dari masaku." Baginda SAW bersabda, "Aku suka hatimu lah, dan jika engkau lebihkan lagi, maka itu lebih baik untukmu." Maksudnya, lebihkan lagi baca selawat ke atas Nabi Muhammad. And then aku berkata, Ubay ni lah, "Kalau begitu, aku jadikan masa berdoaku semuanya untuk berselawat kepada Tuhan." Baginda SAW bersabda, "Jika demikian, terpeliharalah dan terselamatlah engkau dari apa yang menduka citakan dan membimbangkanmu, sama ada perkara dunia maupun perkara akhirat, dan diampunkan dosamu." Masya Allah. Jadi, dapat tak kat situ? Hari tu Kak Nazar pernah dengar ceramah daripada ustaz kan. Dia kata, sebaik-baik doa memang kena selawat. Sebaik-baik doa selawat. Dah tak tahu nak doa apa lagi dah. Selawat. Baru balik bercuti Kak. Semoga dipermudahkan semua customer-customer kita untuk berhenti ketagihan. Amin Rabbal Alamin. Best sharing. Putri, bercuti kat mana? Bestnya bercuti. Ya Allah. Tahu tak, akak memang agak macam, okay, weekend kelas, Jumaat, Sabtu, Ahad kelas, malam kelas, weekdays, business. Hari-hari macam tu. Dalam rumah, memang office pun dalam rumah, dengan anak dalam rumah. Ya Allah, rasa macam tepunya. Rasa macam nak pergi bercuti, macam nak pergi berjalan. Tapi nak pergi mana KL ni? KL ni tak boleh pergi mana. Kat KL je lah boleh. Dah lah, tak ada pantai. Kalau ada pantai bestnya.
Kak Nazar suka sangat pantai. Bila tengok pantai tu, ya Allah, subhanallah, tengok keindahan ciptaan Allah. Terima kasih, ya Allah. Syukur sangat. Itulah hari tu kau main lagi kan. Ke hulu ke hilir bercuti tak berhenti. Mana itu? Langkawi, Bangkok, Pulau Redang. Last sekarang ni berkurung. Dah berapa bulan dah berkurung kat rumah ni. Last bulan 1 hari tu kat pergi Kelantan. Awal bulan 1. Dah kat 3 bulan dah berkurung dalam rumah ni. Cameron Highland je kak. This week insyaAllah cerating. Putri ni balas dendam ni. Putri balas dendam Aduh, bestnya. Sebab yelah Cameron Highland pun Pahang, cerating pun Pahang. So Putri berada dalam radius lah. Maknanya bestnya Putri. Tengok yang customer tak berhenti. Saya nak ambil paket percubaan dulu. Tengah live ni, masuk di WhatsApp tak berhenti. Anda tolongkan Azhar untuk share kepada 10 FB group, okay? Putri, jangan lupa masukkan link Putri dalam tu, okay? Untuk anda yang berada dekat Temeloh, okay? Putri Emilia, Kak Nazar punya agent dekat Temeloh, Pahang sana. So, untuk anda yang berdekatan, boleh dapatkan jus TG, penawar untuk berhenti daripada masalah ketagihan ketum, rokok dan dadah ni daripada Puan Putri Emilia. Kalau dia tengah pergi bercuti tu, memang kirim salam lah untuk dia COD. Okay. So yang keempat, kelebihan selawat diampunkan dosa. Allahu Akbar. So Allah amat menyenangi hamba-Nya yang what is that? Mana seluar adik? Pakai adik kencing ke? Pergi pakai seluar dulu. Adik pakai seluar baby. Baby. Okay, Allah amat menyenangi hamba-Nya yang sentiasa mengingati Nabi Muhammad serta menghidupkan sunnahnya dalam kehidupan seharian. Tu www.whatsapp.my 0133015017 Trust Gold Pahang. Okay, jadi untuk anda yang berada berdekatan dengan Puan Putri Temeloh, Pahang, boleh klik je link tu. InsyaAllah Puan Putri boleh COD kepada anda dan cuci-cuci sikit. Jangan main-main. Puan Putri ni kalau dia guide memang terbaik. Dia kalau guide customer memang power. Okay, jadi untuk anda yang nak dapatkan jus TG berada di area Pahang ni, boleh contact dengan Puan Putri. Nombor telefon dia Kak Nazar sebut lagi, 0133015017. Kenapa Kak Nazar sebut ni? Sebab kita punya live video ni Kak Nazar akan sharing ke YouTube. So nanti dekat YouTube, anda yang sedang menonton boleh take note lah. Ambil kertas, tulis ni Puan Putri, 0133015017. Untuk yang berdekatan. Sebab ramai customer Kak Nazar daripada YouTube juga. Dapat orang kata Kak Nazar punya content number pada YouTube, terus dapatkan jus CG untuk berhenti ketum ni. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okay, so yang nombor 4, dia ampunkan dosanya. Tadi kita cerita pasal sunnah kan, menghidupkan sunnah Nabi. Allah turut menjanjikan pengampunan dosa bagi hamba-Nya yang rajin berselawat kepada Rasulullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali dan akan dihapuskan daripadanya dosa dan diangkat baginya 10 darjat. Subhanallah. Jadi ialah kita tak terlepas daripada melakukan kekilafan. Oleh itu, berselawat ni boleh bantu kita menghapuskan dosa kita. Jom kita banyakkan selawat. Okay, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan share Kak, jumpa nanti. Love you my leader. By the way, korang Kak Nazar super power and banyak testimoni dari Kak Nazar. Subhanallah. Apa tu? Tak lihat Simo. Tak lihat Simo korang Kak Nazar super power. Thank you Putri. Thank you. Subhanallah, Putri lagi power sebenarnya. Putri lagi power. Serius, akak respect gila. Okay. Sunnah. Cerita pasal sunnah Nabi Kak Nazar nak share dengan anda. Okay, sedikit saja. Tanya pada diri selama kita hidup ni, apa sunnah Nabi yang kita dah buat? Apa sunnah Nabi yang kita follow? Okay. Okay, sebelum tidur, nombor 1, sunnah Nabi. Kak Nazar share sikit lah. Okay, sebelum tidur disunahkan untuk menutup pintu, tingkap, memadamkan api dan lampu, berwuduk, bermuhasabah diri, fikir apa yang aku dah buat hari ni, kesilapan, kebaikan. Okay, dan mengibas-ngibas tempat tidur kita sebanyak 3 kali. Dan tidur tu
mengiring ke kanan. Itu salah satu sunnah Nabi, mudah saja. Dia sebab tahu kenapa kena mengiring ke kanan. Ada sebab. Kak Azhar baca bila kita relatekan dalam sains. Adalah kita punya bahagian dalam badan kita ada kebaikan dia. That's why sunnah Nabi tidur mengiring ke kanan. Okay. And then bangun daripada tidur pula disunatkan mengusap wajah dengan tangan. Seperti sabda Nabi, Rasulullah bangun tidur kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Kemudian membaca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikannya, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Alhamdulillah. Masuk dan keluar ke bilik air. Tu pun ada sunnah Nabi juga. Masuk dengan kaki kiri. Okey, dan baca doa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan lelaki dan perempuan. Dan keluar tandas menggunakan kaki kanan sambil berdoa, aku memohon ampun kepadamu. Mudahnya. Ghufranak, aku memohon ampun kepadamu. Okay, dan banyak lagi sunnah Nabi ketika masuk dan keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Okay, ketika memakai kasut, memakai slipper, sunnah Nabi kan, ikut sunnah Nabi. Jika kalian memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan. Dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya atau tidak memakai keduanya sama sekali. Okay. Dan sunnah Nabi ketika makan dan minum, sebelum dan selepas makan disunatkan untuk berdoa. Apabila terlupa membaca doa, sehingga makanan sudah habis dimakan, ucapkanlah dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Mengucap salam dan bersalaman. Ini pula keutamaan dalam Islam adalah dengan memberi makan dan mengucapkan salam pada orang yang kamu kenali atau tidak kenal. Kita jumpa siapa-siapa, sunnah Nabi. Assalamualaikum. Jumpa siapa-siapa yang tak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hai Nazri. Terima kasih sudah menonton. Tolong Kak Azhar untuk share Kak Azhar punya live ni kepada 10 FB group. Okay. Kak Azhar pun selalu dapat, okay, bila Kak Azhar pergi stesen minyak lah, especially stesen minyak. Biasa yang jaga-jaga stesen minyak tu bangla-bangla macam bangla-bangla yang sedikit berumur. So bila jumpa Kak Nazar, dia orang akan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kak Nazar jawab, Waalaikumsalam. Selalu dapat macam tu. Mungkin mereka ialah mengikut sunnah Nabi. Jumpa orang yang kita kenal ataupun tak kenal, kita akan ucapkan Assalamualaikum. Itu pun sunnah Nabi, dah dapat pahala. Mudah je. Senyum. Senyum pun. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah SAW. Senyum saja. Senyum. Tak perlu kata apa-apa. Senyum. Senyum merupakan sedekah yang paling mudah untuk dilakukan oleh setiap orang. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah dengan senyuman yang tak lekang di wajahnya. Hal ini membuatkan orang sekeliling senang padanya. Jadi perbanyakkanlah. Jom kita perbanyakkan. Follow sunnah-sunnah mudah kan, senyum. Jangan lupa pula tadi selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Yang kelima, kelebihan sunnah. Okey, kelebihan membaca selawat. Rasulullah membalas ucapan salam. Okey, walaupun kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, okey, kan saya pernah lah rasa rindu dengan Nabi Muhammad waktu tu kan. Orang kata baru-baru dapat hidayah, baru kenal, baru nak belajar kenal agama waktu tu. Sampai tahap Kak Nazar menangis tau. Menangis, saya terbayangkan, ya Allah, rindunya aku dengan Nabi Muhammad. Kak Nazar banyak dengan ceramah. Betapa sayangnya kita, dia dengan kita, umati. Kak Nazar bayangkan pun semua, ya Allah. Kak Nazar menangis waktu tu. Subhanallah, bukan senang nak dapat lagi perasaan macam tu. Perasaan rindu sangat Nabi Muhammad. Rasa nak sangat pergi Mekah, pergi Madinah, tempat lahir, nak pergi kat makam dia. Walaupun tahu wanita memang susah dapat masuk kawasan situ. Okay, orang kata kalau boleh nak je dalam tidur tu mimpi dia. Sampai tahap macam tu. Betapa rasa macam rindu dengan dia. Okay, so kita orang kata tak apalah, tak ada cara lain, kita berbanyakkan baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. So kat sini tulis Rasulullah membalas ucapan salam. Walaupun kita tidak pernah bertemu Rasulullah, seorang mukmin sejati perlu menghidupkan rasa kerinduan terhadap Nabi, sama seperti Nabi yang sentiasa kasih akan kita, iaitu umat selepas zamannya.
Selawat merupakan cara istimewa buat umat Nabi Muhammad menyampaikan kata salam dan doa kepada baginda. Setiap selawat yang dialunkan akan dikirimkan ke Rasulullah melalui malaikat. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah pula membalas ucapan salam tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, tiada seseorang pun yang memberikan salam kepadaku setelah kewafatanku, melainkan Allah mengembalikan rohku sehinggalah aku dapat menjawab salam orang itu. Subhanallah. Bagi Allahumma salli ala Muhammad. Nanti tu tak tahulah. Selebihnya kita serah pada Allah lah. Nabi Muhammad akan jawab. Nabi Muhammad akan jawab salam kita, InsyaAllah. Okey, yang nombor 6, meraih syafaat daripada Rasulullah di akhirat. Kita semua tahu nanti masa dekat akhirat nanti, first yang sampai dengar lah, yang akan dihisap adalah umat Nabi Muhammad. Okay, so kita lah tu insyaAllah. So waktu tu memang kita sangat-sangat nakkan pertolongan daripada Nabi Muhammad Rasulullah SAW ni. So apa yang perlu kita buat sekarang ni, memang kita kena perbanyakkan selawat dengan dosa-dosa yang kita dah buat sekarang ni. Okay, Jangan fikir aku banyak dosa, Allah takkan terima aku. Tak ada. Selagi Allah bagi kita nafas sekarang ni, anda yang sedang menonton, selagi Allah bagi kita nafas, selagi Allah bagi anda nafas dan sedang menonton Kak Azhar punya video ni, live Kak Azhar ni, selagi Allah bagi kita nafas untuk bernafas, selagi itulah pengampunan Allah masih ada dengan kita. Okey? Jadi Allah tu maha pengampun. Kalau kata kita buat salah dekat kawan-kawan kita buat salah dekat mak ayah kita, okey, tapi susahnya orang tu nak maafkan kita, tapi Allah ni tidak. Janji hati kita ni betul-betul ikhlas, betul-betul orang kata betul-betul aku minta ampun ya Allah, aku maafkan aku ya Allah, aku taubat ya Allah. Allah maha menerima taubat kita, Allah maha mengampun. Okey, selagi Allah bagi nafas kat kita ni, tak ada istilah terlambat. Okey, jadi macam kata kat sini, meraih syafaat daripada Rasulullah di akhirat, perbanyakkan baca selawat, terutamanya pada hari Jumaat. Okey, ini kerana Rasulullah lebih dekat dengan hamba-Nya yang sentiasa berselawat untuknya. Rasulullah lebih dekat, insya-Allah. Sesungguhnya di antara hari yang paling mulia bagi kamu ialah hari Jumaat. Oleh yang demikian, hendaklah kamu semua memperbanyakkan membaca selawat kepadaku pada hari itu. Kerana sesungguhnya ucapan selawat kamu semua akan ditunjukkan kepadaku pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Doa mudah terkabul. Slow sikit. Okey, doa mudah terkabul. Okey, Allah juga menyalurkan banyak cara supaya doa lebih mudah diterima, dan salah satunya adalah dengan memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad. Okey, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, doa seseorang itu terhalang sehinggalah dia berselawat ke atas Rasulullah dan ahli keluarganya. Okey, doa mudah terkabul. Habis dah? 7 tu lah. Okey, sebelum ni Kak Nazar pernah dengar lah Allah yarham. Okey, arwah dah. Ustaz Ali, Syekh Ali Jabir. Okey, waktu tu dia dah meninggal dan keluar video dia. Dia bagi tahu tiada satu pun doa dia yang Allah tak kabulkan. Okey, sebab apa yang dia amalkan, dia baca bila dia dah habis solat, dia doa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia baca macam tu. Lepas tu dia doa lah, ya Allah ampunkan segala dosa-dosaku ya Allah. Lepas tu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ampunkan dosa kedua ibu bapaku ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ampunkanlah dosa semua muslimin dan muslimat ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Allah, kurniakan aku rezeki yang melimpah ruah ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu macam tu cara dia. Setiap kali doa selawat. Setiap kali doa selawat. Maksudnya macam kalau kata dalam doa kita tu, kita minta untuk anak-anak, untuk pasangan kita, untuk mak ayah kita. Di setiap poin tu, sebelum nak minta untuk anak-anak, ya Allah kurniakan aku anak-anak soleh-solehah, Allahumma shalli ala sayyidina. Sebelum tu selawat dulu. Sebelum nak minta untuk pasangan, selawat dulu. Sebelum nak minta untuk rezeki melimpah ruah, rezeki nanti mengalir seperti mana air Zam-Zam, selawat dulu. Okey?
So Syekh arwah ni, Syekh Ali Jabir ni, dia bagi tahu dia doa macam tu. Dan dia ni seorang yang dilahirkan dekat Madinah, dan dia pernah doa minta diwafatkan, minta kat Allah diwafatkan dekat Indonesia. Itu pun Allah kabulkan. Dan selebihnya kita tahu apa boleh lagi dia doa yang Allah kabulkan. Jadi cara dia doa macam tu. Dia baca selawat dulu, dan dia minta. Baca selawat dulu, dia minta. Okey, jadi apa yang Kak Azhar boleh share dengan anda semua, okey, nak doa kita mudah terkabul, nak Allah mempermudahkan angkat segala kesakitan kita, mempermudahkan kita berhenti ketum, mempermudahkan lagi kita berhenti dadah. Okey, bukan semata-mata bergantung dengan ubat yang kita ada, penawar yang kita ada. Okey, apa sekalipun ubat ni takkan boleh membantu kalau kita tak minta dengan Allah. Okey, perbanyakkan selawat tu, Kak Azhar kata doa, solat, sedekah pun dia angkat segala kesakitan. Kak Azhar pesan sedekah setiap hari konsisten. Bukan Kak Azhar cakap sedekah setiap hari RM50, tak. Sedekah semampunya setiap hari konsisten. Kalau kata mampu 50 sen, sedekahlah 50 sen tu, masuk dalam tabung masjid. Okey, kalau kata mampu sedekah RM2 satu hari, RM2 pun RM2 lah. Janji masa nak sedekah masuk dalam tabung masjid tu, ataupun nak bagi kepada orang yang memerlukan, niat, ya Allah, aku nak berhenti ketum, permudahkanlah aku nak berhenti ketum, masukkanlah duit tu. Okey, sedekah dia akan angkat segala kesakitan, insya-Allah. Buat dengan penuh yakin, tak payah percaya apa yang Kak Azhar cakap ni, tapi buat je. Okay, even Kak Azhar sendiri, yelah kita tak pernah cerita sedekah kita, tapi sedekah. Janganlah cakap Kak, sedekah senyum boleh. Jangan cakap macam tu. Senyum ni siapa boleh senyum kan. Tapi orang kata dan sedekah ni juga, di samping dia mengangkat segala kesakitan, dia juga orang kata nak menyuburkan rezeki kita, menjemput rezeki, okey. Jadi sedekah dan perbanyakkan selawat. Jom hidupkan sunnah. Jadi lafaz bacaan selawat yang paling ringkas, yang sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Tuhan kami, selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya. Itu saja. Jadi semoga usaha kita mengingati Rasulullah SAW dengan sentiasa mengalunkan bacaan selawat ni dapat mendekatkan diri kita bersama dengan Nabi Muhammad nantilah dekat hari akhir nanti, serta turut mendapat rahmat daripada Allah. Macam Kak Azhar cakap tadi, rahmat daripada Allah tu lah yang sangat-sangat kita semua nak. Dia akan membantu kita esok masuk syurga, insya-Allah. Waalaikumsalam. Jadi ingat pesan Kak Azhar. Apa dia? Ya ke? Tu sebelah jin kakak tu. Okey, tu Atirah. Okey. Alhamdulillah sampai sini saja. Jadi macam pesan Kak Azhar, nak berhenti ketum, nak berhenti rokok, nak berhenti dadah, bukan sekadar berhenti macam tu je. Okey. Yes, jus CG memang ada. Yes, jus CG memang boleh bantu anda, tapi anda kena juga minta dengan Allah. Semoga Allah pemudahkan untuk anda berhenti daripada masalah ketagihan-ketagihan ni. Kita kena minta dengan Allah. Bukan saja ada masalah sakit ketagihan, apa penyakit sekalipun, minta dengan Allah. Allah yang maha menyembuhkan segala penyakit. Dan tiada penyakit yang tiada penawar. Okay, dalam masa sama kena minta dengan Allah. Ingat tu, jangan ambil jalan mudah. Jangan ambil jalan mudah yang singkat. Sebab itu tidak menyelesaikan masalah pun. Macam contoh yang customer Kak Azhar minum arak untuk orang kata ketagihan. No. Okay, minta dengan Allah. Apa-apa pun kembali kepada Allah. Apa-apa pun kembali kepada Allah. Selagi Allah bagi nafas, okay, nafas kepada kita ni, hidung masih bernafas, tiada istilah dah terlambat untuk bertaubat. Okay. Kak Nazar ni bukan ustazah, tapi Kak Nazar just sharing apa yang Kak Nazar tahu. Okey, kalau ada salah silap daripada Kak Nazar minta maaf. Boleh tegur, boleh je komen kat ruangan tu, boleh tegur apa salah silapnya. Tak ada masalah, kita sama-sama belajar.
Okey, itu saja pada Kak Nazha. Jangan sampai bernanah pula sehingga hari ni mendengar Kak Nazha berceramah. Bukan ceramah, kita sharing, kita just sharing saja. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tolong Kak Nazha untuk share kepada 10 FB group. Alhamdulillah, memang Kak Nazha punya target nak sharing dengan anda benda ni tercapai. Allah pemudahkan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kak Nazha nak live pun, Kak Nazha minta doa kepada ya Allah. Ya Allah, aku nak live kejap lagi ya Allah. Aku nak sharing, nak bagi manfaat. Aku nak bagi tahu dekat orang kat luar sana betapa pentingnya baca selawat, berdoa, jaga solat, betapa pentingnya benda ni dalam proses untuk nak berhenti ketum. Sebab ramai yang tak faham. Jangan gaduh. Aira. Okey, ramai yang tak faham. Ramai yang mengambil jalan singkat. Okey, dapatkan juice CG ni, terus boleh berhenti. Tak semudah tu. Okey, kena juga jaga solat, doa, perbanyakkan selawat, sedekah. Kita kena minta dengan Allah SWT. Bagi faham. Nak bagi mereka ni faham ya Allah. Tolonglah, bantulah aku ya Allah. Macam mana ni? Okey. Pastinya sampai sini dulu Kak Nazha punya live. Semoga apa yang Kak Nazha sampaikan ni dapat sampai kepada anda. Kalau anda rasa ada yang tak kena, yang anda nak komen, ada Kak Nazha salah cakap, it's okay. Just komen je kat ruangan tu. Tak ada masalah. Kak Nazha sentiasa menerima. Okay, even dalam YouTube ramai yang cakap gini-gini macam-macam cakap. It's okay. Kak Nazha cuma doakan semoga satu hari nanti anda nak berhenti ketum, anda tahu siapa yang anda nak cari. Okey, insya-Allah satu nanti bila nak dah betul-betul kata tekad nak berhenti ketum, cari Kak Nazha. Insya-Allah Kak Nazha akan bantu bimbing anda cara macam mana nak berhenti ketum. Okey, di samping ni juga Kak Nazha nak bagi tahu yang Kak Nazha open agent. Kak Nazha perlukan agent untuk setiap negeri. Okey, setiap negeri. Setakat ni Kak Nazha ada agent kat Melaka, dekat Ceras, Selangor, KL, Selangor, Johor Bahru, Pahang. Ada 5 orang ejen. Dan Kak Nazha open agent untuk anda wanita dan suri rumah. Wanita dan suri rumah kat luar sana yang nak Kak Nazha bantu bimbing anda cara macam mana nak buat duit hanya daripada rumah menggunakan satu handphone sahaja. InsyaAllah Kak Nazha akan bantu bimbing anda. Okay, Adam SG Corp. Terima kasih sudi menonton. Okay, tolong Kak Nazha untuk share kepada 10 FB group Kak Nazha punya live ni. Terima kasih Nazri, Adam SG Corp. Terima kasih sudah menonton. Okey, kalau ada di kalangan ahli keluarga anda, rakan-rakan anda, kenalan anda ada masalah ketagihan ketum, dadah, rokok, okey, tolong share live ni kepada mereka atau tag mereka ataupun boleh je klik link WhatsApp tu untuk dibantu. InsyaAllah bukan sahaja masalah ketum, tapi masalah dadah dan rokok juga boleh kita boleh bantu insyaAllah. Okey, itu saja. Jangan lupa Kak Nazha punya pesanan tadi, hidupkan sunnah, perbanyakkan baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu saja. Okey, assalamualaikum, bye bye.